Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum, tuan-tuan maklum, kita akan mula pengajian kitab Sulam Sibyan ini, sambung bacaan yang telah tuan-tuan baca dengan Ustaz Zai. Kita sambung tajuk, kita sambung tajuk yang sama. Cuma saya nak gustan sedikit depanlah, kerana kita nak sambung ni kena berhenti tempat tempat tajuk besar lah. Jadi kalau berhenti tengah jalan tu, dia kena gustan balik juga. Jadi tajuk besar dia muka surat 68 tu, tajuk besar dia kaifiyah tayammum dengan sebab sakit, ataupun dalam bahasa kita panggil tata cara tayammum dengan sebab sakit. Sebelum kita nak baca tayammum, tata cara tayammum dengan sebab sakit ni, saya nak sebut secara kerangka, mudah tuan-tuan faham. Jadi kerangka tayammum ni, supaya kita dalam minda kita ada kerangka. Kita sebut tayammum, terbayang di minda kita dia punya kerangka tajuk tayammum. Kemudian apabila kita ada kerangka di minda kita tajuk tayammum, maka kita bincang tajuk itu, kita tahu di mana tempat perbincangan kita. Jadi tayammum ni tuan-tuan, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tayammum dalam bab taharah. Dalam bab taharah ini, dia, kalau tuan-tuan perasan, bab taharah ini dia hanya membincang dua benda. Banyak dalam topik taharah, dia hanya bincang dua perkara asas. Apa dia? Yang pertamanya, cara mengangkat hadas, terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar, cara mengambil wuduk, hadas besar, cara mandi wajib, dan hadas kecil, cara mengambil wuduk. Dan yang ketiga, cara mengambil wuduk ini dan mandi wajib ini, itu dia panggil bersucian qawiyah. Dia ada pilihan, dia panggil pilihan kepada taharah qawiyah ialah taharah dhaifah. Ini tawaran ataupun pilihan yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam syariat Nabi kita. Dia bersuci ini, itu mengangkat hadas ini menggunakan alat air, semata-mata air, untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar. Sekiranya tidak ada air, barulah ada alat pilihan. Nama dia ialah debu tanah. Cuma debu tanah ini kita panggil apa dia? Kita panggil taharah dhaifah. Dia tak sama status dengan mengambil wuduk. Itu dia punya tajuk besar di dalam bab taharah. Kita akan bincang bab mengambil wuduk, mandi wajib, dan tayammum. Ada tajuk yang kedua, apa dia? Bersuci najis. Itu benda asas yang kedua. Dia dua bidan ataupun dua perkara asas yang mendasari tajuk taharah. Asas yang kedua, cara bersuci najis. Kita akan bincang cara bersuci najis dalam kitab kita ini. Baik, tayammum ini dipanggil taharah dhaifah ini. Di dalam mazhab kita, tayammum terbahagi kepada dua. Ini beza dengan mazhab al-Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dia beza. Dan tempat inilah kita, antara tempat kita ini yang menjadi kekeliruan. Terkadang kita, praktis kita, perbuatan kita, praktikal kita itu perbuatan Hanafi. Pandangan Hanafi disangkakan kita mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan percampuran pandangan tiga mazhab. Ini perlu kita clear identiti mazhab kita. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini, bab tayammum dia terbahagi kepada dua.
Apa dia dua? Yang pertama, tayamum kerana tidak ada air. Tuan-tuan mungkin dah baca. Yang kedua, tayamum dengan sebab sakit. Dia ada dua cara. Tayamum dengan sebab air, dia ada peraturan dia ataupun dia ada syarat sah. Tayamum dengan sebab tidak ada air. Tayamum dengan sebab tidak ada air ni paling simple. Tayamum saja, tak perlu ambil wuduk. Kenapa? Kerana tayamum tidak ada air. Tak perlu ambil wuduk. Kita terus tayamum, ambil debu, kemudian kita buat tayamum seperti mana kita belajar, cukup rukun-rukun dia. Tapi yang agak complicated dalam mazhab Syafi'i, tayamum yang kedua. Tayamum yang kedua ni nama dia ialah tayamum dengan sebab sakit. Tayamum dengan sebab sakit, topik yang kita belajar ni, tayamum dengan sebab sakit ini dia agak perlu kepada perhatian dan fokus. Kenapa? Dia berbeza dengan mazhab lain. Mazhab lain, tuan-tuan, apabila sakit tak perlu diwudukkan, terus dengan tayamum. Berbeza mazhab kita. Mazhab kita dia ada package. Apa dia package dia? Tayamum serta wuduk. Tayamum dalam masa sama, wuduk. Ini kita akan belajar isu yang keempat. Baik. Tayamum dengan sebab sakit ni, tuan-tuan, yang tuan-tuan dah belajar, topik yang pertama apa dia? Syarah sah tayamum dengan sebab sakit ada 4 peraturan. Bukan mudah untuk kita sakit, bukan terus kita boleh tayamum. Kena check ada ataupun tidak 4 syarat baru kita boleh tayamum dengan sebab sakit. Dengan sebab sakit ni mesti cukup tayamum dia, mesti cukup 4 syarat. Topik yang kedua yang telah tuan-tuan belajar, yang kita akan sambung malam ni, apa dia? Tata cara ataupun kaifiyah tayamum dengan sebab sakit. Dia ada 4 isu. Ini detail mazhab kita. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan, ini baru tajuk. Kita faham tajuk dulu. Ini cara mudah untuk tuan-tuan kuasai bidang fiqh. Apabila kerangka tuan-tuan nampak, tajuk satu demi satu subtopik nampak, kemudian kita terus kepada satu-satu topik, pecahan, baru nampak. Apabila orang tanya, tuan-tuan, isu apapun, inilah dia punya asas untuk kita jawab. Kita tahu jawapan dia berada dalam subtopik yang mana. Contoh orang tanya kita isu sebab fiqh ni, tuan-tuan, dia akan berkisar tentang kes ataupun tentang isu. Orang tanya kita, saya sakit ataupun saya ni jaga mak saya sakit lama, tiba-tiba patah ini tak boleh kena air. Patah ini tak boleh kena air, kemudian ada jabirah. Jabirah ni dia panggil balutan. Balutan tak boleh kena air di dalam, balut di luar. Maka dia tanya kita, nak tayamum ni, pertama soalan dia, macam mana tata cara tayamum orang yang ada balutan? Itu isu yang pertama. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi, tuan-tuan, simple, terus tayamum tanpa wuduk. Ini mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau soalan itu dia perlu kepada 2 isu utama. Pertama, tata cara mengambil wuduk orang yang ada jabirah, orang yang ada balutan. Bagaimana tata cara wuduk dan tayamum? Itu isu pertama. Isu yang kedua, tuan-tuan, yang lebih lagi perlu kepada kita faham, lebih complicated lagi, apa dia? Ada status tayamum kita, sama ada dia tanya kita, Ustaz, ibu saya apabila dia sembuh patah dia, wajib ataupun tidak dia qada? Dia dah ambil wuduk ataupun dia dah tayamum? Kemudian soalan saya, adakah qada? Ini penting, tuan-tuan, nak tahu status qada ataupun tidak. Ada 3 syarat yang kita mesti kuasai. Ada terkadang dia wuduk dia dan tayamum dia tidak perlu qada, dan terkadang, tuan-tuan, wajib dia qada. Ini tempat yang penting. Tiba-tiba kita cakap kepada dia tak perlu qada, status sebenar mazhab kita wajib qada. Bertanggungjawablah kita, pandai-pandai jawab. Kalau tak tahu bertanya, jangan buat-buat, jangan jadi tertanya-tanya. Ini penting, tuan-tuan. Baik, isu dia di mana? Saya nak pertama ni kita buka minda kita tentang pembahagian tajuk baru. Apabila orang tanya isu jabirah, tuan-tuan, dia berada di dalam tajuk yang keempat.
Tajuk besar dia tata cara tayammum dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia ada 4 kes, 4 isu. Empat isu. Saya akan jelas kepada tuan-tuan 4 ini. Cuma kita fokus malam ni sambung tajuk tuan-tuan ini baru isu yang pertama. Sebelum saya nak cerita 4 isu detail itu tuan-tuan, 4 isu tata cara mengambil wuduk, tata cara tayammum kerana sakit. Tayammum kerana sakit, tata cara dia ada 4. 4 apa dia? 4 isu, 4 kes. 4 cara. Sebelum saya jelas 4 tuan-tuan, sebelum kita masuk ni, saya nak recall undur ke belakang sedikit supaya tuan-tuan clear. Tajuk yang pertama iaitu peraturan sah tayammum kerana sakit. Ada 4. Ini kenapa penting ini? Sakit kita ini boleh ataupun tidak tayamum. Kalau tak boleh tayamum, tak sah kita tayamum. Itu penting. 4 checklist ini sangat penting sebagai panduan kepada kita boleh ataupun tidak kita nak tayamum. 4 syarat sah tayamum kerana sakit. Ini yang belakang tuan-tuan dah baca. Iaitu muka surat sebelah. Syarat sah tayamum dengan sebab sakit ada 4. Apa dia yang pertama tuan-tuan? Kita baca saja bukan nak jelas. Sebagai kita panggil refresh balik kerana tuan-tuan mungkin dah lama berhenti ataupun baru berhenti pun tak apalah, kita refresh balik. 4 peraturan sah tayammum dengan sebab sakit. Ini dia punya 4 panduan ini untuk checklist sakit kita ni boleh ataupun tidak tayammum. Nak tayammum sekejap lagi. Tata cara tayammum sekejap, ada 4 tata cara, 4 isu. Jadi isu yang mana kita kena cek. Aku berada isu pertama. Okey, pilih isu yang pertama, cara dia. Sebab tu saya sebut tadi, tayammum dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan dia agak complicated tetapi dia mudah. Mudah tuan-tuan. Jangan sebut payah. Kena install dalam minda mudah. Mudah ke payah tuan-tuan? Jangan sebut mudah ke payah. Kena tanya mudah ke mudah tuan-tuan? Jawab dia mudah. Jangan bagi pilihan kat tuan-tuan. Jangan bagi pilihan positif dan negatif. Kena bagi dua-dua positif. Mudah ke mudah tuan-tuan? Sangat mudah. Itu cara kita baru boleh sedup ilmu. Kerana ilmu ni tuan-tuan, orang putih pun cakap, orang putih. Ilmu ketika mana orang yang nak menerima kena bersedia. Ada. Orang putih boleh kaji matching dengan takdib ataupun adat kita. Kalaulah kita tak bersedia, maksudnya tak ready, ilmu dia tidak akan masuk dalam minda kita. Tak ready, tak fokus, maksudnya ilmu sukar untuk singgah di hati kita. Sebab tu kita kena buka minda bagi kita nampak excited, bagi nampak mudah, bagi rasa seronok. Barulah kita rasa wow, mudah rupanya belajar. Rugi aku tak belajar. Orang yang tak nak belajar dia kata payah belajar syariat. Dia tak tahu habuan value tinggi syariat ini. Pahala dia tuan-tuan. Kalau tak tinggi, saya tak tunggu, saya tak terima tawaran tuan-tuan ni. Saya apa? Kerana value tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita sangat tinggi. Dia punya majlis ilmu. Kalau tidak baik saya sharing bisnes. Bisnes kan? Memang masa dia saya 2 je masa saya tuan-tuan. 2 saja. Masa saya duit dengan pahala. Kawan-kawan ajak, "Jom Ustaz, mengetai di kedai mamak." Kawan-kawan lama. Kalau mengetai saja 1 jam lebih, kalau tak ada apa, kata baik datang rumah aku mengetai. Sebab kita tahu umur kita 2. Pahala ataupun duit. Itu saja. Duit tu boleh tahanlah dapat duit. Ailio keluar dapat duit boleh tahan daripada tak dapat pahala. Baik, itu saja tuan-tuan. Hidup kita di dunia 2 tu saja. Tuan-tuan cari duit, daripada duit tuan-tuan boleh convert kepada pahala, ataupun tuan-tuan habiskan masa umur kita untuk dapat pahala. 2 tu saja hidup di dunia. Baik. Pertamanya tuan-tuan, syarat yang pertama apa dia? Syarat sah yang pertamanya ialah confirm. Ini bahasa kita lah. Bahasa kita dengan tahqiq. Confirm sakit kita ini, dia panggil apa? Confirm tidak boleh kena air. Ingat tuan-tuan, tajuk kita tayammum dengan sebab sakit. Bukan tayammum dengan sebab tidak ada air. Itu mudah. Apabila tidak ada air saja, tengok syarat dia cukup, terus ambil debu tayammum. Tapi sekarang ini bukan kerana tidak ada air rumah kita banyak, tapi sakit.
Kita nak tahu luka kita ni kena pisau saja. Kena pisau ke kenapa ke luka tuan-tuan. Boleh ke tidak luka yang kena pisau ini untuk kita tayamum terus. Inilah dia tempat dia. Ada 4 syarat. Syarat pertamanya ialah mesti confirm sakit kita ini tidak boleh kena air. Nak confirmkan sakit kita tak boleh kena air, siapa yang akan confirmkan? Tuan-tuan, ada 2 orang. Pertama, kita sendiri. Kita tahu, kita ada ilmu basic. Inilah ilmu basic dia tuan-tuan. Yang kedua, kita tak tahu sakit kita ni boleh kena air ataupun tidak, tak tahu. Siapa yang orang yang akan bantu kita? Dia akan decide, dia kata sakit tuan ini tak boleh kena air. Kenapa dia cerita kalau kena air kan dok. Sebab kita tak tahu pun. Siapa dia? Orang itu ialah doktor yang adil. Doktor tabib yang adil. Orang kita sendiri ataupun yang keduanya ialah tabib yang adil. Baik, apa dia? Pertama apa dia tuan? Confirm ataupun tahqiq tak boleh kena air. Tak boleh kena air ini tuan-tuan. Kenapa tak boleh kena air? Kena ada 6 ciri. Ini dah dia panduan tak boleh kena air. Pertama, kalau kena air, yang pertama, ciri pertama, sakit kita ini, kita boleh nak tahu confirm ataupun tidak, memang tak boleh kena air, tengok. Apa checklist dia? Checklist yang pertamanya, ciri pertama tak boleh kena air. Kalau kena air, dia boleh hilang nyawa, mati terus kena air. Ini level paling tinggi. Kena air, out terus. Siapa kata? Kita tahu. Ataupun kita tak tahu ni, level mana kena sakit, level mana kena air mati, kita tak tahu. Doktor yang adil dia tahu. Sebab itu kita dalam Islam tuan-tuan, kita perlu kepada tabib yang adil. Kalau non-Muslim, walaupun dia pakar, tidak boleh menepati tabib yang adil. Kerana dia kafir. Kalau orang Islam tapi fasik dia, maka tak boleh. Kita tak boleh untuk mengambil panduan dia mengatakan bahawa kita boleh tayamum. Kenapa? Kerana tabib itu bukan adil tetapi fasik. Ini perlu kepada tabib yang adil. Yang pertama, ciri pertama tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, hilang nyawa. Yang kedua, kalau kena air, kita tahu ataupun tabib yang adil tahu kena air ini boleh menghilangkan manfaat anggota kita. Apa dia hilang manfaat anggota? Boleh lumpuh. Hilang fungsi manfaat anggota kita. Sakit di tangan, kena air di tangan ini, dia boleh menyebabkan tangan kita akan lumpuh, akan hilang fungsi dia. Saraf yang ada di tangan ini tidak boleh kena air, dia menyebabkan jam saraf dia. Maka kita boleh tayamum. Dapat syarat pertama. Dia ada 4 syarat. 6 ni tuan-tuan, bukan mengumpul 6. 6 ini 1 daripada 6 boleh buat. Bukan lengkap 6. Sebab syarat fiqh tuan-tuan, ada mesti lengkap, ada tak perlu lengkap. Tu kena tengok situasi dia. Ada syarat mesti cukup 4, ada syarat nak menghukumkan 1 daripada 4. Itu kena situasi ciri untuk menghukumkan confirm dia tak boleh kena air. Ada 6 ciri, 1 daripada 6 boleh dipakai. Jangan cukup 6. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya, kena air tak mati pun, tapi hilang fungsi anggota. Lumpuh ataupun hilang fungsi, tak boleh angkat, rosak, tak perlu kena air, maka boleh diganti dengan debu. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Yang ketiganya ialah dia apa dia? Sakit. Bukan pertama sakit, itu keempat. Yang ketiganya ialah sakit. Yang ketiganya, takut kena air ni dijangka. Jangka apa dia? Sakit. Bukan bertambah, itu keempat. Sakit. Maka di sinilah tuan-tuan, perlu kita tahu level sakit. Dalam kitab umum kita, dia hanya beritahu sakit saja. Maka perlu pendetailan sakit level mana, itu berhajat kepada syarah daripada para ulama. Itu perlu kepada kita belajar ini, berkitab, berguru. Bukan semua penulis dia cerita detail, tidak. Dia perlukan kepada syarah daripada guru dia. Maka sakit ni tuan-tuan, bukan bertambah tapi sakit. Kena air sakit. Level mana? Ada sakit sikit saja, ada sakit pertengahan, ada sakit lebih. Ini level mana yang kita nak pakai? Maka level ni tuan-tuan, dia kembali balik kepada satu level tuan-tuan masih ingat, iaitu sakit yang boleh duduk ketika mana kita berdiri dalam solat.
Kalaulah kita berdiri, sakit apa pun tuan-tuan, sakit pinggan, sakit lutut, sakit apa pun, kebila untuk dia dimaafkan duduk, tak perlu dia berdiri. Kan berdiri itu rukun. Maka dia boleh duduk, turkan duduk apabila sakit. Level mana sakit? Sama juga dengan tayamum. Sakit pinggan sangat ni, kalau berdiri ni tak boleh tahan. Baik, level mana sakit? Jawab dia tuan-tuan ulama buat nota dia, dhabit dia, sakit yang boleh menghilangkan khusyuk dalam solat. Bukan sakit yang pertengahan, bukan sakit yang melampau. Itu saja sakit. Okay, saya ulang sekali lagi, nota dia, dhabit dia, sakit yang boleh, yang gugur dimaafkan daripada berdiri, dah boleh duduk ataupun dah boleh tayamum. Sakit dia kalau kena air, sakit ukuran dia, kalaulah dia solat, hilang fokus. Kenapa hilang fokus? Ingat sakit. Itu ukuran dia. Kalaulah dia nak tahan sakit pinggang dia, sakit lutut dia ni kalau berdiri, menyebabkan dia ingat sakit, dia hilang khusyuk solat. Walaupun memanglah dia khusyuk ni, dia semayang 5 minit ni tuan-tuan, kadang-kadang khusyuk seminit saja. Dia tak kira lah, bukan level dia. Kira ukuran umum. Walaupun dia kata, saya ni ustaz nak kira khusyuk ni penat lah, saya ni bukan khusyuk. Semayang 5 minit ni, 4 rakaat 5 minit. Kadang-kadang rakaat pertama saja ingat dia solat. Lepas tu assalamualaikum, baru dia ingat balik. Tak khusyuk. Boleh dia ambil kira? Ya boleh. Dia ambil kira andaian umumnya, kalau sakit ini boleh menjejas tu mana khusyuk. Apa fokus dia? Ingat sakit, tak ingat solat. Ingat sakit, tak ingat bacaan Fatihah. Ingat sakit, tak ingat selepas lagi nak rakaat. Tu makna dia, daripada sakit dia boleh fokus pada sakit, tak fokus pada perbuatan solat. Maknanya dia boleh duduk tuan-tuan. Dia boleh duduk. Kalau tayamum, dia boleh tayamum sakit itu. Tu level ukuran dia. Dan yang keempat, ciri keempat apa dia? Kalau kena air, dia bertambah lagi. Dah lah sakit dah, bertambah lagi. Kan kena air biasa pedih kan. Dia kata, saya tak sakit, ustaz pedih. Serupa lah tu. Nanti tanya pula, sakit ni kalau pedih lagu mana? Sama lah sakit dan pedih tu. Yang pelik-pelik tuan-tuan. Tapi kena dijelas, baik tanya daripada tak tanya. Dia mengaji ni kena clear. Baru clear, baru jelas. Macam orang mengaji, saya pengalaman saya belajar dulu dengan tuan guru. Jual beli hutan dengan berhutan. Dia perasan faham, rupanya dia faham tu sama. Tu penting tanya. Dia ingat sama jual beli hutan dengan berhutan. Lain. Bezakan jauh. Jual beli berhutan jauh, tak ada riba. Jual beli hutan ada riba. Jual hutan ada riba, jual beli hutan tak ada riba. Sama dia. Dia duduk faham lama, sama. Apabila dia tanya tu guru jelas, barulah tak sama. Barulah dia tahu tak sama. Yang kelima, tu bertambah sakit. Kena makin sakit. Yang kelima apa dia tuan? Dia ada 6 ciri saja. Yang kelimanya, dia takut lambat sembuh. Kalau kena air ni, sakit dia ini, dia tahu akan bertambah, akan melambatkan sembuh. Maka boleh. Tak perlu dia ambil air, boleh tayamum nanti daripada air. Dan yang keenam lah sekali tuan-tuan, yang keenam, ciri yang keenam, inilah panduan dia untuk kita checklist, boleh ataupun tidak. Yang keenam ni tambahan. Sebab tu setengah kitab tidak ada yang keenam. Dalam kitab kita ni agak detail, dia ada yang keenam. Apa dia yang keenam? Iaitu sekiranya dia takut meninggalkan kesan parut pada anggota zahir. Parut yang macam mana? Parut yang huduh, parut yang tinggal, parut yang tak cantik pada anggota zahir sahaja, anggota muka, anggota lain tidak diambil kira. Yang kena ni sebab tu yang kitab lain tidak disebut. Kita ini tambahan, dia ada 6, ada kitab lain ada 5 saja ciri untuk kita checklist boleh ataupun tidak tayamum kita. Kita ini detail. Yang keenam apa dia? Yang keenamnya ialah takut meninggalkan kesan parut saja. Apa dia anggota zahir? Muka. Luka dia di muka ini boleh tayamum ataupun tidak. Luka di muka boleh dengan syarat, kalau kena air, Dr. Rian Adil mengatakan boleh meninggalkan kesan parut yang tak cantik. Itu mana huduh? Tak cantik. Dia sampai ketua parut ni tak akan hilang. Maka boleh tayamum. Itu yang terakhir. Baik, settle tuan-tuan. Asas dia,
Ini kita dah selesai tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama, syarat sah tayammum ada 4. Apa dia pertamanya? Pertamanya, confirm tak boleh kenai. Checklist confirm ada 6 ciri. Nak confirm tak boleh kenai, kena ada 6 ciri. Apa 3 lagi? 3 lagi mudah saja, iaitu yang kedua, masuk waktu. Jangan tayammum sebelum azan. Jangan tayammum sebelum masuk waktu. Tak kira azan lah. Asal masuk waktu boleh tayammum walaupun orang tak azan lagi. Masuk waktu terus tayammum. Jangan tayammum sebelum. Ini tempat berbeza dengan taharah qawiyah dan taharah dhaifah. Kalau orang tanya tuan-tuan, ini kena kembali balik kepada asas dia. Sebab tu saya banyak sebut asas. Kenapa? Kerana ada beberapa isu untuk jawab dia perlu kepada asas. Orang tanya kita, kenapa wuduk boleh ambil awal, tiba-tiba tayammum kena tunggu dulu masuk waktu? Kenapa? Jawab paling mudah tuan-tuan, dah itu peraturan, jangan tanya. Itu jawapan paling mudah. Itu jawapan selamat tuan-tuan. Engkau jangan tanya lebih. Ini peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Wah, keluar ayat Quran. Faham ke tidak? Ini ajaran Islam, hukum Islam. Takbir Allahu Akbar. Walah dia goreng. Goreng lebih. Itu paling simple jawapan dia. Sebenarnya jawab dia tuan-tuan, ini sebut tadi, kenapa solat, kenapa wuduk boleh ambil bila-bila? Tuan-tuan ambil di rumah wuduk, memang SOP pun begitu. Jangan ambil di sini. Kalau siapa ambil di sini, Nazir catat nama. Kenapa? Jawab dia tuan-tuan, inilah bezanya wuduk dipanggil taharah qawiyah, alat ataupun bersuci yang kuat, yang paling kuat yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Air boleh ambil bila-bila, tak perlu tunggu. Tetapi debu tanah ataupun tayammum dipanggil bersuci yang lemah. Kenapa lemah? Kerana dia alternatif, pilihan pengganti kepada air, bukan hakiki. Alat untuk menghilangkan hadas di badan kita. Hadas kecil kan, wuduk ni ada kecil, ada 4 tempat ni, tangan, muka ada hadas, tangan hingga siku ada hadas, kepala ada hadas, dan kaki dah hadas. 4 tempat ini ada hadas, cuma tak nampak, Allah tak buka. Itu makna hadas. Maka nak clearkan, nak hilangkan betul-betul hadas ini tuan-tuan, dia Allah berikan satu alat saja. Dia panggil alat sebenar-benar untuk mengangkat hadas, nama dia lah air. Ini alat yang betul-betul kena hilangkan. Tetapi kalau airnya tidak ada, Allah berikan alat pengganti, tapi bukan sebenar. Ini hanyalah alat pengganti saja yang bukan betul-betul boleh menghilangkan hadas. Nama dia ialah debu tanah. Apabila dia bukan alat sebenar, dia hanya alat pengganti dan statusnya dhaifah, lemah, maka ketat dan rigid peraturan dia mesti masuk waktu. Kenapa? Kerana prosesnya kena cepat. Itu jawapan dia. Tapi kalau tuan-tuan tak ingat jawapan panjang ni, ingat yang simple tadi. Kerana itu peraturan Allah tetap. Memang betul pun, peraturan begitu. Habis tuan-tuan, terus masuk kepada isu keempat. Ada lagi. Yang ketiga. Ketiga apa dia? Suci badan daripada najis yang tidak dimaaf. Dan yang keempatnya ialah debu tanah yang suci. Tak boleh menggunakan debu tanah yang mustakmal dan tak boleh debu tanah yang najis. Baik, serta tuan-tuan, 4 syarat sah tayammum dengan sebab sakit. Apabila ada 4 ini, kita boleh tayammum. Kenapa? Kerana nak tayammum mesti komplit 4. Bukan satu daripada 4. Isu ini ataupun situasi ini mesti komplit 4, kerana itu syarat sebelum tayammum. Macam kita nak solat, ada 9 syarat sah solat, mesti clear. Sebelum takbir Allahu Akbar mesti sempurna. 5, 6 ataupun setengah kitab dia kata 9 syarat sah solat kena clear sebelum solat. Ini sebelum tayammum kena clear 4 benda. Kena confirm kita boleh betul-betul tak boleh kena air. Yang kedua, kena tunggu masuk waktu dulu. Yang ketiga, pastikan seluruh badan kita suci daripada najis yang tidak dimaaf. Dan yang keempat tuan-tuan, mesti menggunakan alat dia ialah debu tanah, bukan pasir, bukan ketul tanah. Tak dibenarkan ketul. Ketul tanah, pasir tak dibenarkan. Mesti debu tanah yang suci. Cukup 4, maka kita terus nak tayammum. Apabila kita nak tayammum step yang kedua tuan-tuan, dia ada 2 ni saja bab tayammum kerana sakit, 2 topik besar je.
Apabila kita dah cukup sempurna 4, lalu kita nak tayamum. Nak tayamum tuan-tuan, kena cek diri kita berada pada isu yang ke mana? Isu mana? Saya sebut sekali lagi tuan-tuan, topik yang kedua kita nak bincang ialah tata cara tayamum dengan sebab sakit. Ada berapa tata cara? Ada 4. 4 isu, 4 kes kita boleh panggil. Isu ataupun kes. Isu yang pertama, kita duk bincang ni tuan-tuan, saya tengok balik kita bincang ini isu yang kedua. Dia sebut yang kedua dulu, tapi saya sebut ikut urutan saya. Ikut urutan saya, tak ikut urutan Tuan Guru. Tuan Guru ni dia belajar dengan dia, saya ni ikut dia lah. Cuma dan kitab lain dia mengajar lain. Itu teknik dia lah. Urutan 4 ini macam mana tuan-tuan? 4 ini isu yang pertama. Tata cara pertama macam mana? Tata cara yang pertama iaitu tidak boleh kena air seluruh anggota wudu. Ini isu pertama. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita ni tak boleh kena air ni seluruh anggota wudu kita. Ini isu pertama. Tangan tak boleh kena air seluruh tangan, bukan separuh isu lain. Yang pertama ni, dia 4 ni tuan-tuan, dia beza sedikit saja. Kita kecilkan 4. Supaya tuan-tuan, memang orang panggil apa? Betul-betul expert. Orang panggil halus, daqiq. Sebab tu kita pecah 4. Ada 4 isu ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul faham, insya-Allah. Insya-Allah pakar dalam bab tayamum sajalah. Jangan kata aku pakar, jangan. Baru tayamum. 4 isu tuan-tuan tahu. Isu pertama apa? Seluruh anggota wuduk tak boleh kena air. Ini mudah saja. Mana dia anggota wuduk tuan-tuan? Jangan anggota tayamum, lain. Anggota tayamum ada 2, anggota wuduk ada 4. Jangan silap faham. Ini orang silap faham ni. Dia ingat tayamum dia samakan dengan wuduk. Tayamum, anggota tayamum 2 saja. Dia ingat sama dengan wuduk, kaki pun dia bedal juga. Berdebu di kaki. Kenapa Tuan Haji? Tayamum. Kenapa? Kaki air tak boleh kena di kaki. Dia bedal, dia hantar debu di kaki. Debu ini letak di anggota tayamum. Maka sekarang ni kita bincang, kita tak nak tayamum lagi. Kita baru bincang kes. Sebab apa kita kena tahu kes? Kerana cara tayamum tak sama. Cara tayamum berbeza. Maka kes isu pertama, kes yang pertama, seluruh anggota wuduk 4 ini semua tak boleh kena air. Sikit pun tak boleh kena air. Contoh tuan-tuan, muka, seluruh kawasan muka tak boleh kena air. Kenapa tak boleh kena air? Dah tahu dah 4 syarat tadi, 6 ciri tadi. Yang kedua, tangan hingga siku, anggota wuduk yang kedua, anggota wajib. 4 ni dikira wajib, sunat tak dibincang. Tangan hingga siku tuan-tuan, seluruh kawasan tangan hingga siku tak boleh kena air. Sikit pun tak boleh kena air. Yang ketiga, seluruh kepala tak boleh kena air. Kena air sedikit boleh, itu isu lain. Itu kes lain. Kes yang pertama, seluruh kepala tak boleh kena air dan semua kaki tak boleh kena air. Maka cara dia mudah saja tuan-tuan. Cara mudah, tak perlu ambil wuduk, ambil debu, terus tayamum. Mudah. Ambil debu, letak depan kita. Cara-cara dia ada dua niat, insya-Allah kita akan bincang lain. Cara nak, saya akan buat demo tuan-tuan. Ini semana kita belajar fiqh ni tuan-tuan, dia kena ada demo, bukan demonstrasi. Itu demo tahun 98 dulu. Saya tengah remaja waktu tu tuan-tuan. Saya ni hidup zaman tu lah tuan-tuan. Ni dah orang panggil graduate dah. Saya masa tu 98 kan. Orang panggil zaman demo. Sebab tu saya ni zaman anak best saya ni pantang sebut demo. Pantang sebut demo. Zaman Nurul Izzah. Idola dia Nurul Izzah. Tuan-tuan tak kenal Nurul Izzah siapa dia. Kalau kenal pun tu Haji lah. Jangan ada sebut orang J sekarang ni. Demo ni maksud kena tunjuk praktikal. Inilah cara kita belajar tuan-tuan, cara talaqi. Tuan guru tunjuk macam mana teknik yang betul. Teknik sunnahnya macam mana. Tayamum. Jangan main hantam aja. Boleh lah hantam tu tapi tak ikut dia punya skema lah. Ni kita ambil, inilah dipanggil ilmu talaqi, berguru, guru ke guru. Tak berjatuh pun tuan-tuan. Kita terima daripada Tuan Guru Haji Cik, begitulah. Tuan Haji Cik terima daripada Tuan Guru dia, Tok Kenali terima daripada Tuan Guru dia, sampailah kepada penulis. Ni kita ni penulis direct. Kalau Matla'ul Badrain ni,
Tuan Guru kata sampailah kepada penulis. Tu. Belajar matlak. Saya sempat belajar matlak dengan Tuan Guru Jicik sekejap, dengan Tuan Guru Haji Omar. Tuan Guru Jicik tak sempat. Sesempat dengan Tuan Guru Jicik yang ni saja, kitab. Tu pun bukan robot ni. Saya belajar sempat dengan dia, dah masuk masa saya pergi tu, jilid yang kedua, zakat. Yang ni habis dia baca, saya masuk zakat. Tak ada habis zakat, habis dia dulu. Dia meninggal dulu. Khatam Tuan Guru dulu, kita tak khatam lagi. Maka pergilah cari nak murid dia. Nak murid tua waktu tu, Tuan Guru Haji Omar. Waktu tu dah dekat 80 dia meninggal. Tak apa 70 lebih kalau dia meninggal, tak ingat. Sempat 6 tahun saja. Dia khatam juga. Dia pergi dulu, tak dan kita pergi. Jangan kita pergi dulu. Dia meninggal, tapi sempatlah khatam banyak. Khatam 2 kali sempat khatam kitab ni. Sebab tu tuan-tuan, ini ilan saja. Kalaulah kitab ni dia mudah tuan-tuan, tapi tuan-tuan boh di minda kita, walaupun dia mudah, jangan sangkakan sebenarnya mudah. Dia mudah itu bacaan saja. Sebenarnya banyak mutiara yang Tuan Guru gali tanpa yang ada dalam ni. Ada tempat-tempat yang kita tak ada yang dalam kitab ni, mudah saja dalam kitab, tapi Tuan Guru sebut dari angle yang lain, dari sudut yang lain. Makna apa? Dia nakal dari sudut lain. Itu dia nak. Maksudnya dia penulis, kita tahu apa yang dia nak, begitu. Kalau kita baca sebenarnya tuan-tuan, yang ini je lah. Tidak ada benda murad dia. Murad ni mana? Benda yang dia nak, apa dia tulis, ringkas tu. Ini tempat-tempat yang keistimewaan kita, kelebihan apabila kita direct dengan penulis. Tu. Lepas tu saya, walaupun nampak mudah, sebab saya sebut perkataan statement begitu tuan-tuan, sebab ramai orang hari ni baca kitab ni, dah popular dah. Dulu kan tak popular kitab ni. Popular kitab ni baca tanpa dia mengaji. Orang tanya, ustaz kenapa baca tak mengaji? Tak apa, saya mudah kitab ni, memang kita dah faham. Ya betul, boleh baca tuan-tuan, boleh baca, tidak ada isu, kerana dia dah ada dalam minda dia dah baca kitab-kitab lain. Cuma ada tempat-tempat yang perlu kepada pendetailan, yang kita ambil daripada guru direct, yang dia nak macam tu, maka tidak ada pada dia. Tu saja. Boleh baca kerana dia mudah, tapi ingat walaupun mudah, jangan bermudah-mudah, kerana ada beberapa tempat yang perlu kepada pendetailan daripada guru. Maksudnya daripada guru, daripada penulis lah. Sebab tu dulu saya selalu apabila Tuan Guru ni sebut, Tuan Guru Haji Omar sebut, maka saya pun memang sebelum dia mati sempat 2 kali khatam. Sempat 2 kali khatam, walaupun mudah saja, tapi ada kelas kosong saya pergi. Maksudnya saya satu kelas memang kami minta macam-macam ni lah di rumah. Ini tradisi lah tuan-tuan, tradisi bacaan macam ni di rumah. Tuan-tuan ni hebatlah di masjid. Saya baca di rumah Tuan Guru. Apabila kelas lain, dia baca kitab yang sama. Untuk tim lain minta. Saya pun pergi tumpan. Jadi kita sempatlah 2 kali. Kadang-kadang tim kita ni dengan kita Tok Guru tak syarah tempat ni. Tempat tim lain dia syarah lebih. Tu yang tepat. Awak panggil apa? Dia tak rugi tuan-tuan. Walaupun kita ulang 2 kali tak rugi. Kemudian mati Tuan Guru Haji Omar, saya masuk ke pondok Tuan Guru Haji Ustaz Ibrahim. Sempat sekali setengah. Masuk sekali setengah tu. 1 kali khatam, kemudian setengah lagi. Setengah tu kali pertama saya pergi dengan Ustaz Ibrahim, dia baca solat Jumaat. Kan di awal tu tertinggal banyak. Habis solat Jumaat, cover zakat sampailah haji, dia mula dia patah balik-balik. Apabila dia patah awal balik tuan-tuan, saya mula awal balik. Itu cara dia. Awal balik mula sampai akhir, itu dah 1 kali setengah dia panggil. Tuan-tuan ni terus awal sampai akhir lah. Yang ke isu pertama saya tuan-tuan. Isu pertama mudah saja, tak bertemu lagi sambungan malam ni. Isu pertama, seluruh anggota wuduk tak boleh kena air. Cara dia sangat mudah tuan-tuan. Ambil debu, terus tayamum. Mudah saja. Baik, isu kedua. Isu kedua ni masuk tempat kita. Isu kedua apa dia? Kes yang keduanya, tak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk sahaja. Ini yang tempat yang kita nak sambung. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, isu kedua. Saya sebut dulu 4 isu, kemudian kita barulah masuk detailkan. Sebab kalau tidak dia akan bercelaru tuan-tuan. Isu kedua, isu pertama mudah, semua air, semua 4 anggota tak boleh kena air. Tapi isu kedua ni, sebahagian anggota wuduk tak boleh kena air, tapi ada anggota wuduk boleh kena air. Maka di sini tuan-tuan, inilah package mazhab Syafi'i.
wuduk dan tayamum. Wuduk dan tayamum. Berbeza dengan mazhab lain terus tayamum tanpa wuduk. Berbeza. Mazhab kita dia agak sukar, agak complicated sedikit. Kenapa? Kerana ada package wuduk serta tayamum. Isu kedua tuan-tuan, sebahagian anggota wuduk tak boleh kena air dan sebahagiannya boleh kena air. Cara dia macam mana? Cara dia, isu kedua ni begini tuan-tuan. Dia beza dengan isu ketiga. Beza sikit saja. Isu kedua, seluruh dia sebahagian. Contoh-contoh, ada 4 anggota wuduk, 2 anggota tak boleh kena air. Mana anggota tak boleh kena air? Pertama, muka. Seluruh anggota muka tak boleh kena air. Maksud sebahagian ni tuan-tuan, sebahagian anggota daripada 4 itu, sebahagian anggota wuduk tak boleh kena air. Contoh, 2 anggota tak boleh kena air, 2 lagi boleh. Maksud 2 anggota ni, satu-satu anggota, seluruh kawasan anggota tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Mana contoh? Muka, seluruh kawasan muka tak boleh kena air. Lagi, tangan hingga siku tak boleh kena air. Kaki boleh kena air, kepala boleh kena air. Cara wuduk macam mana tuan-tuan? Cara wuduknya ialah kita kena tayamum dulu. Jangan tuan-tuan pukar. Pakai boron. Boron apa? Wuduk terus tayamum tanpa wuduk. Oh, terror dia. Ini cekap pun. Ni kucing alim ni. Kucing mengaji ni. Saya dulu di pondok Tuan Guru Baba Khairul, tak jauh dengan pondok. Masuk, kalau tuan-tuan ingat kan, masuk TV3, masuk Sinar Harian. Beruk, kera, monyet. Dia tak, Baba Khairul ni, dia pondok di dalam hutan. Memang dalam hutan, jauh nak pergi. Di kami belajar, hari Sabtu, saya tak duduk pondok tu, saya berulang saja. Dia hari Sabtu penuh. Walaupun ramai orang penuh atas masjid, seekor monyet yang besar tuan-tuan. Dia datang, duduk mengaji. Jadi kacaunya yang jadi takut orang ni, dia ambil pen, dia lempar. Dia pergi ambil, kan kita duduk menulis, dia ambil pen, dia lempar. Jinak. Dan beracak kali. Tok Guru kata, biarlah, hamba pun dia keluar. Hamba pun dia masuk balik. Kita halau, dia masuk balik. Tok Guru kata, biarlah, dia nak mengaji sangat. Mengaji. Mengaji, bukan mengaji lah, beruk. Duduk ambil pen, dia lempar. Kadang-kadang kita berebut dengan orang. Kita dia nak ambil, nak lempar. Lepas tu takutlah tuan-tuan, besar tu, kecil sikit pada budak. Besar apa? Masuk dalam Sinar Harian. Kenapa bila masuk tu cepat wartawan pergi? Dia bukan sekali tu je. Acak kali dia pergi. Sehingga orang dah jadi viral, sehingga wartawan lagi tunggu. Wartawan ni dia nak berita hot lah. Dia sanggup tunggu. Mengajinya tak nak. Patut pergi mengaji lah. Ini tangguh tunggu, nak snap gambar, nak jadi isu. Masuklah dalam Sinar Harian lokal. Lokal kan, dia ada lokal kan Sinar Harian tu, isu-isu lokal tu. Jadi Tok Guru cakap apa? Tuan Baba Khairul cakap, dia kata akhir zaman orang tak nak mengaji, dia beruk datang turun daripada hutan tu, atas hutan turun. Tak apalah, beruk pun. Dia kata dia beruk ke beruk, ajar dia tu. Tak halau. Tapi berhati-hati. Kalau Tuan Guru cik, berhati-hati. Dia kata kalau tengok binatang, berhati-hati. Kadang-kadang bukan binatang. Bukan ni, yang ni memang kucing pun. Tuan Guru cik ni dia kata belum tentu binatang. Kadang-kadang jin belajar dengan dia. Jin ni dia dah warning. Tuan Guru cik dia warning. Memang dia jin minta dengan dia nak mengaji, lalu dia warning. Boleh mengaji, aku benarkan masuk dalam majlis aku, tapi satu syarat, jangan kacau tu je. Jangan kacau. Tapi dah jin dengan nama jin, kacau itu memanglah cakap pada dia jangan kacau, tetap dia akan kacau. Memang habit dia. Kacau kan, tu habit dia. Kalau kata jahat kan dia marah pula kan. Memanglah jin ni tak berapa baik sangat walaupun dia mengaji. Orang duk cakap orang tak kenal jin, tuan-tuan. Allah dia kata yang duk kacau orang, ganggu orang tu. Kan gangguan ramai sekarang ni kan, sihir dan sebagainya. Itu jin kafir. Mana ada dia tahu? Tak semestinya jin kafir. Islam pun sama juga perangainya. Cuma bezanya dia Islam. Lepas tu dia rajin belajar, dia rajin sembang Jumaat. Itu saja beza. Bab perangai dia sama je. Sambil balik belajar tu, bawa kitab Solat Muslimah, kacau kan. Ada budak mana-mana singgah dulu, kacau budak. Tu. Kadang-kadang dia kacau, dia tak kacau ni, dia berupa.
rupa ular lah, rupa binatang lah. Tu macam-macam rupa dia. Baik, kita ringkaskan tuan-tuan, jangan banyak ilan. Ilan ni nak bagi tuan-tuan supaya rasa cepat habis tu je. Ustaz dah, wallahu alam, itu saja. Kita asyik fokus dengan ciri-ciri ke berapa lah. Dia kata berat napa ustaz mengaji ni. Ciri-ciri ni berapa 6 ciri tak larang nak ingat. 4 kes dah lah 6 ciri, 4 kes pula dah. Allahu akbar. Oh, rebah berlepi minggu depan tak datang dah dia tu. Jadi kena santai tuan-tuan. Orang panggil biar santai asal sampai. Tu kan tagline Astro. Tagline Astro ni bagus-bagus. Tu antara dia biar santai asal sampai. Biar tahu jangan keliru. Tu tanda orang Astro. Habis tuan-tuan. Isu yang kedua apa dia? Isu kedua ni tempat kita nak bincang malam ni. Kita nak bincang malam ni. Jangan bimbang tuan-tuan, saya tak lama. Saya dia tak lebih daripada 1 jam. Kalau lebih tu tak apalah, hilang saja. Kalau lebih pun 1 jam 5 minit, 1 jam 10 minit, 1 jam 15 minit, 1 jam setengah. Lebih lah tu. Iyalah, kalau lebih. Saya lebih kepada kualiti berbanding kuantiti. Yang penting kualiti tuan-tuan, walaupun kita baca 1 jam tapi tuan-tuan ingat dan faham. Bukan ingat, faham. Bukan faham, tahu. Tu penting tu. Tahu walaupun tuan-tuan tak ingat. Tak apa. Tak ingat 6 ciri tapi tahu. 6 ciri tadi tuan-tuan, dia panggil penilai untuk nilai boleh ke tidak. Dia tak ingat 6. Tapi kalau tanya dia tahu. Kalau kena air sakit, boleh tak tayamum? Boleh lah. Tak ada berapa ciri, aku tak tahu ciri. Tapi kalau sakit, ya boleh tayamum. Dan kalau hilang fungsi boleh tayamum tak? Boleh tayamum. Tak ada berapa ciri nak cek ni. Tayamum boleh tayamum. Aku tak tahu berapa ciri, jangan tanya. Tapi aku tahu. Dia tu macam ingat saja. Sebab penting tuan-tuan, ingat dan tahu berbeza. Berbeza. Jangan silap teknik. Antara orang silap teknik tuan-tuan, saya lalu semalam saya ada program saya di Ampan. Saya lalu kebetulan selepas program tu ada orang mengajar. Ada orang mengajar, saya dengar jauh-jauh je lah. Sebab saya nak masuk, dia tutup kunci. Dia kunci pintu. Saya nak singgah solat isyak. Lepas program tu dekat dengan masjid, saya pun nak singgah solat isyak. Dia tutup pintu. Tak boleh. Saya kata, kenapa tutup? Orang baru azan. Jadi dengarlah sebelum dia wallahu alam tu. Antara segmen dia kata, sesiapa yang tidak menghafal Nabi 25 nama Nabi, maka hukumnya haram dan tak sempurna iman. Saya cakap kat dia, aku pun dulu hafal masa tadika je. Sekarang ni pun tak ingat dah urutan dia. Tuan-tuan tanya saya, Adam, Idris, Nuh, Soleh tu tuan-tuan, dah bertukar dah. Tapi tu cukup. InsyaAllah cukup 25. Kalau bagi kertas kosong, cukup 25. Tapi urutan, tak ikut urutan. Kerana ikut urutan, kena menyanyi dulu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, jenuh menyanyi. Tak keluar-keluar 25. Sebab apa? Nak ikut urutan. Sebab kita hafal lama. Dan kita tak main dah. Tak ulang. Dia akan lupa. Sebenarnya statement itu salah dan besar kesan kepada orang dengar tuan-tuan. Bahaya. Orang yang jemaah tu umur 70, umur 60. Nak suruh dia mula hafal. Dia pencen, baru lepas pencen. Background dia bukan Islam. Background dia akademik saja. Tiba-tiba kita nak suruh dia hafal umur 60, umur 70. Tak larat dia nak hafal tuan-tuan. Sebenarnya bukan hafal, tapi tahu. Walaupun dia tak ingat 25 tuan-tuan Nabi dan Rasul, tapi dia tahu. Tanya, Tuan Haji, Nuh, siapa Tuan Haji? Nabi dan Rasul lah. Nuh, Ustaz, jangan tanya, mudah. Aduh, sedap soalan Nuh, dia boleh jawab. Zulkifli, Allah, Zulkifli, dia kata nazir kami lah. Kena dah. Tawak dia tak lepas tuan-tuan. Kenapa? Kan dia tak tahu Zulkifli itu adalah nama Nabi dan Rasul. Tiba-tiba dia tak tahu, bukan tak ingat. Tak ingat tak apa. Kita tanya lagi, Idris Nabi. Tuan Haji ingat tak 25? Tak ingat, aku tahu. Lepas. Ini bahaya kalau dia kata tak sempurna iman. Haram pula, dahlah haram. Bukan haram. Dan bukan tak sempurna iman. Yang penting dia tahu. Itu penting tuan-tuan. Baik, terus kepada isu yang kedua. Isu kedua kita, cara ini kita nak sambung malam ni tuan-tuan. Isu kedua saya ulang lagi, dia beza dengan ketiga sikit saja beza tuan-tuan. Tuan-tuan faham yang ketiga, yang isu kedua ni, ketiga insya-Allah. Apa dia kedua? Dia beza dengan ketiga. Kedua ni
sebahagian anggota wuduk tidak boleh kena air. Contoh tuan-tuan, 2 anggota wuduk tak boleh kena air, 2 boleh kena air. Maksud sebahagian anggota ni apa? Satu anggota seluruh kawasan tak boleh kena air. Semua muka tak boleh kena air. Tangan hingga siku tak boleh kena air. Tapi kaki boleh kena air, kepala boleh kena air. Tata cara tayamumnya ialah ambil debu tanah, tayamum dulu tempat muka. Dengan niat ganti tempat tak boleh kena air. Detail kita akan baca. Cara niat detail kita akan baca. Kemudian dia tayamum kena lengkapkan 2. Tangan hingga siku. Kerana ini anggota tayamum. Lengkapkan tangan hingga siku. Settle tayamum. Lepas tangan tuan-tuan, urutan wuduk yang ketiga apa dia? Yang ketiganya lah kepala. Maka kepala ni tayamum atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh tayamum kepala? Kerana kepala ini boleh kena air. Tak perlu tayamum. Maka yang ketiga ni tuan-tuan, ambil air basuh yang ketiga. Basuh di tempat ini kita niat. Aku mengangkat hadas kecil. Ini tempat beza. Dia ambil wuduk pakej dengan tayamum, niatnya tak sama. Niat ni bukan dibasuh muka kerana muka tak boleh kena air. Niat di mana? Niat ialah dibasuh kepala. Ketika ambil air tuan-tuan basuh kepala, terletak di hati aku mengambil, aku tayamum dengan sebab ganti di muka dan tangan yang tak boleh kena air. Maka level dia niat 3 kita akan baca. Malam ni mundur sedikit, malam ni kita akan baca level niat. Cara niat. Lepas tu pula apa lagi yang terakhir? Yang terakhir kaki. Ambil air basuh kaki. Lengkap tuan-tuan, dipanggil pakej tayamum dan wuduk. Simple saja, mudah. Detailnya cara nak niat insya-Allah kita akan detail. Ini kerangka saja. Maka isu yang ketiga ada detail sikit yang ketiga. Detail macam mana? Kalau tadi tuan-tuan seluruh muka tak boleh kena air, ini sebahagian saja tak boleh kena air. Apa dia kes yang ketiga? Kes yang ketiganya ialah tidak boleh kena air pada juzuk. Apa makna juzuk? Sebahagian. Pada juzuk anggota. Yang tadi pada anggota, ni tak. Pada juzuk anggota. Pada juzuk anggota wuduk. Mana contoh tuan-tuan? Contohnya muka. Separuh muka belah kanan tak boleh kena air, separuh boleh kena air. Maka di sini wajib tempat boleh kena air, kenakan air. Di sini jangan, kerana ini tempat yang tak boleh kena air. Ini yang saya katakan tadi, detail dan agak sedikit complicated. Kenapa? Kerana tayamum dia berbeza dengan yang isu kedua. Tapi saya nak view dulu yang ni tuan-tuan. Detailnya kita akan masuk tajuk dia. View kerangka saja. Detail insya-Allah. Cara macam mana? Secara asasnya tuan-tuan, apabila muka separuh boleh, separuh tak boleh, tangan separuh boleh, separuh tak boleh, konsep asas, tempat yang boleh kena air wajib kena air. Tempat yang tak boleh kena air, ganti tayamum, ganti debu. Macam mana contoh tuan-tuan? Separuh muka boleh kena air, separuh kena debu, maka kena tayamum. Maka tayamum dekat mana? Tayamum di muka ni. Tayamum tempat boleh kena debu. Ambil debu, niat, letak di tempat boleh kena debu. Tempat ini boleh kena air. Boleh kena air, tapi ingat, tempat boleh kena air, kenakan debu juga. Kenapa kena debu juga? Kerana kan seluruh, kan anggota tayamum kan muka. Maka semua muka kena buat. Semua muka kita kena buat. Kita akan tunjuk demo akan datang tuan-tuan. Ini contoh saja. Habis. Ya sebenarnya belah ni saja tak boleh kena air. Maka kenapa kena dua-dua belah? Kerana kan anggota tayamumnya seluruh. Okey, settle. Satu lagi ingat, jangan berhenti lagi. Kerana nak lengkapkan tayamum mesti 2 anggota. Kemudian anggota yang kedua, tepuk sekali lagi. Anggota yang kedua, terus. Tayamum lengkap dah tuan-tuan? Ya lengkap. Pakej tayamum dan wuduk. Maka terus kepada anggota seterusnya. Tak boleh nak terus anggota kedua. Apa dia anggota kedua? Anggota keduanya ialah tangan hingga siku. Kenapa tak boleh? Ini kata kunci dia tuan-tuan. Kerana sebahagian tempat boleh kena air. Wajib dalam mazhab Syafi'i kenakan air. Maka cara dia tuan-tuan, tempat yang separuh boleh kena air, kita wajib ambil air dengan niat aku mengangkat hadas kecil. Tempat kena air. Yang ni tak boleh kena air, jangan kenakan dia. Dah kita alternatif dengan debu dah. Mana alternatif dengan debu? Ni, pilihan debu. Ini yang rumit dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain mudah. Tempat air.
Apabila clear ke sini tuan-tuan, baru clear muka. Clear dengan dua. Sebahagian dengan debu, sebahagian dengan air. Kata kunci dia tuan-tuan, kaedah dia, formula dia dalam mazhab Imam Syafi'i, tak boleh berpindah ke rukun lain selagi rukun tersebut ataupun anggota tersebut belum settle. Sebab tu kena settlekan dengan air tempat yang boleh kena air. Dia kata, ustaz, debu-debu. Ya, tempat debu itu tayammum tempat ganti yang tak boleh kena air. Ada sebahagian yang boleh kena air, maka wajib kenakan air. Maka cara dia, wajib kenakan air, kemudian baru boleh berpindah ke anggota lain. Anggota kedua apa dia tuan-tuan? Anggota kedua tangan hingga siku. Tayammum ataupun tidak? Tengok. Kalau anggota kedua ini sebahagian tak boleh kena air, konsep yang sama. Tayammum lagi. Nampak tak? Berapa kali tayammum kita akan belajar? Ada 4 tayammum dengan 4 wuduk. Maksudnya satu wuduk sekali saja. Tapi paling banyak tayammum 4 kali. Itu kita akan bicarakan datang. Maka contohlah mudah-mudah ni, contoh ini boleh kena air semua. Maka kita pun basuh tangan dengan air. Anggota ketiga apa dia? Sapu kepala. Boleh kena air? Ya, sapu kepala. Anggota last kali, kaki. Boleh kena air? Ya, boleh kena air. Maka satu wuduk dan satu tayammum. Isu keberapa ni? Ini isu ketiga. Apa dia isu ketiga? Sebahagian apa nama ini? Anggota wuduk kita ini satu juzuk pada anggota tayammum tak boleh kena air. Satu juzuk anggota wuduk tidak boleh kena air. Itu beza. Last sekali tuan-tuan, apa dia last sekali? Last sekali yang paling penting. Dia berada di muka surat yang ada 3 muka surat ke depan tuan-tuan. Isu yang last kali ni dia panggil tayammum dengan sebab sakit orang yang ada balutan. Ni yang agak perlu pendetailan. Inilah saya sebut tadi tuan-tuan, ada satu wuduk, ada 4 tayammum. Satu wuduk, 4 tayammum kerana ada 4 balutan pada anggota tayammum. InsyaAllah kita akan bincang isu yang isu akhir ni tuan-tuan. Isu keempat kita bincang last kerana memang urutan tuan guru pun dia letak last. Apa dia isu keempat? Isu tayammum dengan sebab sakit bagi orang yang ada balutan di tangan, balutan pada anggota wuduk. Dan impak dia juga kita akan bincang tuan-tuan. Apa kesan dia? Kesan dia statusnya wajib qada ataupun tidak. Kita perlu ingat ada 3 ciri wajib qada, tak cukup 3 ciri. Cukup 3 ciri tak wajib qada, tak cukup 3 ciri wajib qada. Itu dia. Settle tuan-tuan, itu kerangka. Baik, kita nak baca sikit saja malam ni kerana kita baru pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama ni biasalah tuan-tuan, dia lebih semban saja. Kita nak baca sikit saja. Gustan balik sedikit. Kaifiyah tayammum dengan sebab sakit, maka jika tiada boleh kena air pada sekalian badannya. Yang tu. Yang ni saya tak sebutkan tuan-tuan, sebab tu nak baca. Ada 4 kes tadi tuan-tuan, saya tak campurkan dengan ini. Ini isu mandi wajib. Sengaja saya tak nak sebut 4 kes tadi. Dalam 4 kes dia tidak termasuk mandi wajib. Kita nak asinkan. Sebab tu saya nak baca satu saja malam ni. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka jika tiada boleh kena air pada sekalian badannya. Di bawah tuan-tuan. Jumpa Di bawah tu kaifiyah tayammum dengan sebab sakit. Di bawah tu, maka jika tiada boleh kena air pada sekalian badan. Pada masalah hadas besar. Ini isu dia hadas besar. Macam mana nak tayammum kerana hadas besar? Nak mandi wajib air tak ada. Ataupun air ada tapi sakit. Sama saja. Maka jika tiada boleh kena air pada sekalian badan. Jadi isu dia tuan-tuan, seluruh badan dia tak boleh kena air, dan isu dia nak mengangkat hadas besar, nak mandi wajib. Nak mandi wajib dengan air, tapi air di badan dia tak boleh kena air. Macam mana cara? Tayammum. Ataupun sekalian anggota wuduk. Sama, sekalian anggota wuduk, dia duduk berada pada kes pertama. Atau tu kita dah sebut kes dia. Maka hendaklah maka hendaklah niat. Jadi tempat niat tu. Maka hendaklah niat tayammum dengan salah satu daripada 3 perkara. Jadi cara dia mudah tuan-tuan. Cara dia tayammum. Tu saja.
Cuma tayamum nak niat macam mana? Ini Tok Guru nak sebut dulu pendahuluan ini. Level niat tayamum ada 3. Tuan-tuan pilihlah satu daripada 3. Jangan tak ada mana-mana 3. Jangan. Dia kena ada mana-mana satu daripada 3 level ini. Ini level ataupun martabak tayamum kerana sakit. Maka hendaklah niat tayamum dengan salah satu daripada 3 perkara. Dan tempat niat dia tuan-tuan, sekurang-kurang niat tayamum 2 tempat. Dia berbeza dengan wuduk, berbeza dengan mandi wajib, berbeza dengan solat, berbeza dengan zakat. Berbeza. Apa beza dia? Biasanya ibadat lain satu tempat, tetapi niat tayamum sekurang-kurang wajib ada 2. Lebih tak apa. 2 sekurang-kurang. Jangan tak cukup 2, tak sah niat dia. 2. Kita akan belajar tuan-tuan, detail kita akan belajar. Mana dia? Pertamanya, ketika kita tepuk, ketika kita letak tangan kita di debu. Yang keduanya, ketika angkat letak di muka. Kena ada 2 niat. 2 kali niat. Dan nak niat ni cara dia macam mana? Ada 3 martabak ataupun standard niat. Kita pilih satu daripada 3. Mana dia 3? Pertamanya daripada 3 martabat niat sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Ini isu dia tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak keliru. Kita duk bincang isu mana? Isu orang yang nak mengangkat hadas tapi airnya tidak ada, maka nak tayamum terus, mudah saja tayamum terus, tak perlu fikir dengan wuduk. Yang dipikir dengan wuduk nanti kita bincang minggu depan, kena masuk di bawah, dan jika itu minggu depan. Kenapa? Kerana itu isu yang kedua. Isu kedua tu sekalian muka tak boleh kena air. Itu kita nak masuk isu kedua. Isu ini tuan-tuan, isu yang tak masuk dalam 4 kes tadi. Kes luar daripada 4 itu. Apa dia luar itu? Nak mengangkat hadas besar, nak mandi wajib. Mudah saja kalau tidak ada air. Dia dua sama. Tidak ada air, mandi wajib. Ataupun yang kedua, seluruh badan tak boleh kena air. Sama cara dia tayamum. Ambil debu, tayamum. Cuma Tuan Guru nak ajar ini, penulis kita nak ajar cara nak niat macam mana. Itu saja. Pertamanya, niat sahaja aku tayamum mengharuskan. Mengharus ni membolehkan sembahyang fardu. Terlintas di hati kita, aku tayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Itu saja. Sembahyang fardu. Dan formula dia tuan-tuan, formula dia, kaedah dia, satu fardu, satu tayamum dibenarkan satu fardu sahaja dan beberapa sunat. Saya ulang balik dia punya formula dia. Kalaulah tayamum fardu kita dibenarkan oleh syariat kita, mazhab kita, satu fardu, satu tayamum fardu dia dibenarkan satu kali saja dan beberapa sunat. Maknanya tuan-tuan sakit, sembahyang fardu maghrib, tayamum mengharuskan sembahyang fardu, satu kali sembahyang fardu maghrib boleh. Dan beberapa sunat, sembahyang sunat qabliyah boleh, ba'diyah boleh, sembahyang apa lagi sunat dan sunat-sunat lain boleh. Dan sembahyang isyak tuan-tuan tak dibenarkan, kena tayamum lain. Kenapa? Kerana dibenarkan satu fardu, satu tayamum saja. Dan keduanya, niat sahaja aku mengharuskan sembahyang sunat. Contohlah tuan-tuan, dia nak sembahyang sunat duha, dia bangkit malam nak sembahyang sunat tahajud, nak sembahyang sunat witir, tiba-tiba dia sakit tak boleh kena air, kena tayamum, tepat tak boleh kena air, tepat boleh kena air, package dengan wuduk. Kemudian niat dia, aku mengharuskan tayamum ini mengharuskan, membolehkan sembahyang sunat. Kenapa? Kerana dia nak mendirikan sunat witir. Kenapa? Kerana nak sembahyang sunat tahajud ataupun sunat duha. Maka status dia boleh sembahyang sunat beberapa banyak sunat sekalipun. Boleh. Wajib tak boleh. Itu saja. Dia panggil apa dia? Dia panggil martabat kedua, tak boleh naik ke atas tapi boleh turun ke bawah. Itu. Martabat kedua tuan-tuan, formula dia tak boleh nak ke atas tapi boleh ke bawah. Tapi kalau martabat pertama dia boleh turun ke bawah. Apa makna turun ke bawah? Dua lagi dia boleh buat. Apa dia dua lagi? Sembahyang sunat dia boleh walaupun banyak sekalipun. Dan yang keduanya menyentuh Quran, dia pegang Quran boleh.
Apa martabat ketiga? Dan ketiganya niat sahaja aku mengharuskan sentuh Quran. Dia nak baca Quran, bukan nak semayan sunat, bukan nak semayan fardu, tapi nak baca Quran. Maka nak ambil wuduk, tapi ada tempat yang tak boleh kena air, tayamum dan pakej dengan air. Lepas itu tuan-tuan, dia baca Quran. Mana pegang Quran, bukan baca, pegang. Kalau nak baca tuan-tuan, tak perlu ada wuduk. Cuma rugilah, kerana orang yang baca Quran tanpa wuduk, hukum dia makruh dan ternafi pahala. Itu rugi. Macam juga orang azan tidak ada wuduk, status dia sah azan dia, tetapi tidak ada tapi makruh dan ternafi pahala azan. Pahala azan ni besar tuan-tuan. Tiba-tiba azan nak cepat, bunyi saja masuk waktu, sedangkan dia ni dah tak ada wuduk dah. Dia kata tak boleh lewat, ambil wuduk 2 minit 3 minit dah masuk waktu dah. Maka dia azan dulu. Main bedal je, brutal je, azan dulu. Dia kata bukan kira apa, dia penting azan. Orang lain nak bantu orang lain, ia nak bantu orang lain, tapi kita tak ada upah, rugilah kita. Ambil wuduk dulu. Kenapa? Kerana makruh, dan apabila makruh dia ternafi pahala. Tu saja. Kena ingat tuan-tuan, makruh ni kadang-kadang kata tak apa ustaz, makruh je, jangan buat je. Kenapa? Kesan makruh sangat besar. Apa dia kesan besar? Umumnya tuan-tuan, kaedah umum, tiap-tiap perkara makruh yang kita buat, dia tidak akan dapat pahala. Itu besar kesan dia. Di sebaliknya, kita tinggal benda makruh itu dapat pahala. Kalau orang pandai tuan-tuan, dia boleh package-kan dapat 2 pahala. Kenapa dia buat? Aku nak tinggal benda makruh. Tu. Kenapa dia buat? Contoh-contoh tuan-tuan. Ini biasa saya bagi contoh selalu. Ketika kita nak minum sambil berdiri. Boleh minum sambil berdiri, tapi makruh. Kenapa boleh? Tak haram. Tapi ingat, harus serta makruh. Makan dan minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Nabi kata, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum, yakni makan dan minum, sambil sedang hal keadaan kamu ini dalam keadaan berdiri. Ketika tuan-tuan ingat, nak makan, nak minum sambil berdiri, kita ingat makruh, terus duduk. Maka tuan-tuan dapat 2 pahala. Apa dia pahala? Pahala meninggalkan makruh. Duduk tu tuan-tuan, kenapa duduk? Niat aku tak nak melakukan perbuatan makruh. Dapat pahala meninggalkan perintah Allah. Allah perintah jangan. Kan kita ada 2, ada perintah arahan, ada perintah larangan. Dua-dua kita buat. Larangan, perintah larangan kita buat. Apa dia? Haram kita tinggal. Tapi ingat niat kerana Allah Ta'ala. Makruh, larangan makruh kita tinggal. Ingat kerana Allah Ta'ala. Apabila kerana Allah, mana kerana perintah Allah. Dia panggil kerana khitabullahu Ta'ala al-muta'alliku bi'af'alil mukallifin. Tu. Sebab tu kerana Allah. Makna lillahi lam lil amri, kerana perintah Allah. Perintah apa tuan-tuan? Ada 2 perintah. Perintah yang pertama bentuknya suruhan. Perintah yang kedua bentuknya larangan. Kedua-dua kita buat. Bentuk pertama perintah wajib. Apa dia bentuk pertama ini? Wajib ini bentuk suruhan. Suruhan ada 2, suruhan wajib, suruhan sunat. Yang kedua, bentuk kedua, bentuk larangan. Larangan ada 2, larangan makruh, larangan haram. Maka kedua-dua ini tuan-tuan kita buat dan kita tinggal kerana perintah Allah Ta'ala, dapat pahala. Wallahu a'lam. Tak habis lagi, sikit lagi. Maka niat yang pertama, harus sembahyang dengan dia. 1 fardu dan beberapa sunat, dan sembahyang jenazah, fardu kifayah tetapi martabat sunat. Sembahyang jenazah tuan-tuan boleh. Tuan-tuan tayamum, niat mengharuskan sembahyang sunat, boleh tuan-tuan guna untuk sembahyang jenazah. Kenapa? Sembahyang jenazah status dia duduk dalam kategori fardu kifayah, tetapi statusnya sunat. Tu beza. Kategori kifayah, fardu kifayah, tapi status sunat. Tu beza. Dan sentuh Quran dan tanggungnya tanggung Quran. Sentuh ni sentuh, tanggung ni bawa. Itu beza. Sentuh dan bawa boleh. Apabila kita niat, martabat pertama dia boleh turun ke bawah. Sebaliknya, martabat ke bawah dia hanya dibenarkan untuk martabat dia saja. Kita niat untuk pegang Quran, maka boleh pegang Quran saja, tak boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang wajib.
Kalau kita niat sembahyang sunat, dia boleh turun ke bawah beberapa sunat dan pegang Quran dan menanggung Quran. Dan niat yang kedua itu harus sembahyang beberapa sunat dan sembahyang jenazah dan sentuh Quran dan tanggung Quran. Tanggung ni bawa, tuan-tuan, bawa Quran. Tiada harus sembahyang fardu, tak boleh. Karena martabat kedua tidak boleh ke atas, naik ke atas. Dan niat yang ketiga, martabat yang ketiga itu harus sentuh Quran dan tanggung Quran. Tiada harus sembahyang. Hanya dibenarkan pegang Quran, menanggung Quran, tidak dibenarkan sembahyang, sama ada sembahyang itu wajib maupun sunat. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan hari Selasa, masa yang sama, iaitu masuk tajuk ataupun isu yang kedua. Isu yang kedua ni tidak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk. Tak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk sahaja. Macam mana cara dia, kita dah view awal tadi. Kemudian hari Selasa ini kita akan didetailkan macam mana cara niat kita dah tahu cara dia, cuma kita nak match dengan praktikal. Kita akan masuk praktikal. Kalau muka tak boleh kena air, tangan boleh kena air, maka cara dia nak buat macam mana? Tangan boleh kena air, kepala boleh kena air, kaki boleh kena air, hanya muka saja tak boleh kena air, seluruh muka tak boleh kena air. InsyaAllah kita akan sambung hari Selasa. Itu isu yang kedua, kes yang kedua. Kes pertama dia mudah. Sebab apa mudah? Kes pertama kita tak bincang dah, kerana kes pertama ni seluruh anggota empat tak boleh kena air, maka ambil wuduk saja. Ambil tayammum saja, kerana semua anggota ini tak boleh kena air. Ambil tayammum saja. Itu kes yang pertama. Kita nak terus bincang kes yang kedua. Kemudian kes yang ketiga dan last sekali, kes keempat, isu balutan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Kes separuh-separuh. Ini sama dengan isu balutan. Kita akan bincang balutan. Balutan ini separuh dia tangan ada balutan, separuh tangan. Separuh lagi boleh kena air. Maka kita nak ambil wuduk dulu ataupun nak tayammum dulu. Baik, isu dia yang sahabat kita tanya, satu juzuk di muka tak boleh kena air, satu juzuk boleh kena air apabila dia berada di anggota pertama. Kalau anggota kedua mudah. Anggota kedua kita mula dengan wuduk dulu. Kan anggota kedua, contoh kita mula wuduk sempurna. Kerana muka dia boleh kena air, seluruh muka boleh kena air. Simple saja. Ambil air, niat. Tiba-tiba tangan tak boleh kena air. Ini mudah. Terus kita ambil, tak boleh lagi nak terus ke fardu lain, kena tayammum. Mula-mula ambil wuduk, kemudian tayammum. Ini mudah. Tapi kalau dia duduk di anggota pertama, muka anggota pertama, sebelah boleh kena air, sebelah lagi tak boleh kena air. Nak mula yang mana dulu? Nak mula wuduk dulu ataupun nak mula tayammum dulu? Maka di sini boleh mula dua-dua. Cuma afdalnya kita mula tayammum dulu. Sebab apa? Kalau kita mula wuduk dulu, muka kita basah, kemudian kita nak tayammum, dia akan melekit debu. Maka dahulukan dengan tayammum dulu. Barulah kita susul dengan air. Boleh? Mana orang jamak ni, dia nak guna satu baju satu yang. Maknanya dia pada dia solat tu dia tayammum ni. Hari tayammum boleh ikut. Tak boleh. Boleh. Tapi kena ingat, di sini tempat yang perlu dijaga, jamak takdim tak menjadi isu. Tapi jamak takhir tak menjadi isu. Jamak takdim. Jamak takdim dua fardu, syarat dia kita akan bincang dalam jamak takdim. Jamak takdim ini antara beza dengan jamak takhir, apa beza dia? Dia muwalab. Muwalab wajib bukan sunat. Adapun jamak takhir sunat. Jamak takdim, apa makna takdim? Dahulukan. Isya diawalkan dalam waktu maghrib. Itu dipanggil himpum yang diawalkan. Maka dalam bahasa syarak dia panggil jamak, impum, takdim diawalkan. Waktu yang kedua dibawa ke dalam waktu pertama. Maka syarat dia apa? Syarat dia mualaf itu wajib.
antara maghrib dengan isya wajib mualat. Apa makna mualat? Berturut-turut, tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain antara selepas salam maghrib dengan takbir isya. Jangan cross dengan perbuatan lain ataupun lama masa sekira-kira sempat untuk sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan. Itu masa dia. Maksud tuan-tuan, kalau kita nak tayamum, pastikan jangan lebih daripada masa yang ditetapkan oleh syarak 2 rakaat yang ringan. Kena ekspres. Kena ada debu duduk tepi lah. Baik, settle. Sebab tu kena buat takdim. Sebab kalau takdim payah, kena buat takhir. Takhirkan dia tak buat mualat. Maksud tak mualat, lepas contoh kita ambil maghrib letak dalam isyak. Dia panggil apa? Dia panggil maghrib dilewatkan ke dalam waktu isyak, dia panggil takhir. Himpun yang ditunda. Takhir itu lewat ataupun tunda, didelaykan. Himpun yang didelaykan dalam waktu orang lain. Sembahyang maghrib dihimpun ke dalam sembahyang isyak. Status dia, nama dia panggil jamak takhir. Maka mualaf itu tak wajib. Apa dia tak wajib? Tuan-tuan sembahyang isyak dulu 2 rakaat, sejam 2 jam baru sembahyang maghrib, boleh. Dia tak perlu terus, tak wajib terus, cuma sunnah. Selepas sembahyang isyak 2 rakaat, tuan-tuan terus dengan sembahyang maghrib 3 rakaat. Kalaulah isu tayamum, tereloknya payah nak jaga takut tak sempat, maka kita buat jamak takhir. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau ada, kita, kalau tak ada, kita kalau ada pun tuan-tuan boleh simpan hari Selasa ni. Jadi begini, sebab SOP lepas isyak ni kita kendurkan sedikit. Maksudnya hari minggu depan tuan-tuan, hari Selasa ni, kalau tuan-tuan ada isu terus, tuan-tuan tanya terus, tak perlu tunggu stop ini untuk isu yang lain, sebab takut lupa. Macam kalau tuan-tuan tak lupa, tak apa. Contohlah tak faham tepat yang terus segera tanya. Boleh. Sebab setengah Tok Guru dia tak nak macam tu. Sebab dia akan mengganggu dia. Dia tengah hurah-hurah, orang tanya dia lupa balik. Sebab setengah Tok Guru dia akan jangan tanya ketika dia duk syarah. Tanya selepas daripada habis semua. Itu tengok orang lah. Maksudnya tengok Tuan Guru. Macam saya tak apa, sebab saya bukan Tuan Guru. Saya macam tuan-tuan aja. Lepas saya ni dengan tuan-tuan lagi bagus. Saya ni sebab tuan-tuan suruh saya baca. Oh, saya silap mah. Hari ni hari Selasa kan? Oh, silap. Hari Sabtu tuan-tuan. Nanti tuan tunggu Selasa depan pula. Selasa depan tak ada. Baik, kita sambung hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni tuan-tuan. Jangan silap. Hari Selasa. Saya ingat hari ni Sabtu. Tersilap rupanya. Hari ni hari Selasa. Kita akan sambung Sabtu ni. Kita cepat tuan-tuan. Lepas break, lepas isyak terus. Tak ada break dah. Sebab saya, tuan-tuan pun nak cepat balik, saya pun nak cepat balik. Kalau kita nak lepas isyak, tunggu, nak mengetai dulu, pukul 10 baru mula, jawab dia pukul 12.30 baru habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.